Korang pernah dengar tak pasal revolusi buruk? Okey, revolusi buruk ni satu peristiwa berdarah dan sangat diingati kerana berlaku persengketaan antara dua buah kumpulan, iaitu kumpulan Muslim Palestin dan juga Israel Zionis di dinding buruk. Di mana? Di dinding barat Baitul Maqdis di Masjid Al-Aqsa. Okey, peristiwa ini terjadi atas pelbagai faktor. Tekanan ekonomi lah, kerana ketidakpuasan hati lah, dan macam lagi lah. Tapi saya nak cerita tentang 3 aspek kenapa berlakunya revolusi buruk. Okey, faktor pertama kenapa berlakunya revolusi buruk ni sebab ketidakpuasan hatian masyarakat Palestin terhadap pemerintahan British di Palestin. Okey, kita tahu kan Palestin ni dulu di bawah naungan atau pengaruh Daulah Uthmaniyah. Tapi selepasnya kejatuhan atau keruntuhan Daulah Uthmaniyah, British pun masuk mentadbir Palestin. Okey, dan ia digelar sebagai mandat British. So British pun mencampur tangan dalam pelbagai aspek dalam masalah pentadbiran dan undang-undang. Semasa mandat British telah meningkatkan kemasukan pendatang asing, iaitu orang Yahudi daripada Eropah ke dalam Palestin dengan menggunakan cara dasar rumah kebangsaan bagi orang Yahudi di Palestin. Ini amat membimbangkan dan meningkatkan populasi orang Yahudi di Palestin sendiri. Disebabkan populasi orang Yahudi semakin meningkat di Palestin, ia telah mengakibatkan masyarakat tempatan, iaitu orang Arab Palestin sendiri, telah dianai dan ditekan dari aspek ekonomi dan sosial. Malah, orang Yahudi yang datang sebagai imigran tersebut telah membangunkan ekonomi sendiri dan berjaya membangunkan institusi-institusi pendidikan sendiri. Hal ini telah mengakibatkan masyarakat tempatan Palestin berasa tidak puas hati terhadap pendatang asing dan juga pentadbiran British di Palestin. Nak tahu tak apa lagi faktor yang mengakibatkan revolusi buruk? Okey, jom ikut saya. Yang terakhir daripada saya, faktor yang mengakibatkan berlakunya revolusi buruk adalah perarakan makam Nabi Musa. Okey, kenapa peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang penting terhadap revolusi buruk? Hal ini kerana apabila orang Arab Muslim melakukan perarakan ke dinding buruk, iaitu dinding tembok barat, mereka telah membuat onar. Dengan mengeluarkan dan membakar dan mengoyakkan kertas-kertas orang Yahudi yang ditampal di sana. Dan ini telah membuatkan orang Yahudi pun marah, dan dikabarkan bahawa perarakan tersebut telah mengakibatkan berlakunya provokasi antara dua buah pihak, dan pihak Haganah, iaitu pasukan keselamatan orang Yahudi, telah mengambil tindakan atas alasan keselamatan diri dengan menyerang salah seorang anggota demokrasi tersebut. Dan ini telah menimbulkan reaksi tindak balas dan berlakunya peristiwa yang berdarah di dinding tembok barat tersebut. Hal ini mendapat perhatian oleh pentadbiran British di Palestin dan berjaya meleraikan peristiwa pergaduhan tersebut. Namun, pergaduhan tersebut tidak berhenti di situ saja. Perasaan dendam dan amarah tersebar luas, bukan sahaja di Baitul Maqdis, tapi di bandar-bandar lain yang dihuni oleh majoritinya orang Yahudi. Contohnya di Haifa, Jaffa dan bandar-bandar besar yang lain. Hal ini telah dibuktikan apabila berlaku beberapa serangan terhadap orang Yahudi maupun orang Islam di bandar-bandar tersebut selepas 2 ke 3 hari daripada berlakunya peristiwa di tembok barat. Ini telah menunjukkan bahawa kedua-dua buah kumpulan sangat tidak puas hati antara satu sama lain atas faktor kepentingan agama masing-masing, dan kedua hak
hak kenegaraan mereka dan juga hak ekonomi mereka di tanah sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada pembentang yang seterusnya. Tiga. Ya kawan, baiklah. Tadi kan saya nak terangkan apa kata pemberontakan orang Muslim pada revolusi Al-Quran. Baiklah, hari ini saya akan ceritakan pemberontakan pertama yang dilakukan orang Muslim, di mana Majlis Tinggi Muslim telah menubuhkan satu juta kuasa yang diberi nama adalah untuk mempertahankan Al-Quran. Pastikan kawan-kawan tanya-tanyakan kenapa mereka ingin menubuhkan juta kuasa ini? Inilah jawapannya adalah mereka menubuhkan sebab mereka menubuhkan juta kuasa ini adalah untuk mempertahankan tembok Al-Bura ini daripada diambil oleh orang Yahudi Zionis. Okey, baiklah, akhir sekali pemberontakan yang dilakukan orang Muslim di terhadap revolusi Al-Bura dapat dilihat di mana orang Arab Islam Palestin telah menerbitkan satu kertas putih, di mana kertas putih ini berfungsi untuk mengimbangkan konfrontasi yang berlaku pada masa itu untuk masa depan. Okay, sekian, terima kasih. Bye. Hai semua, selamat sejahtera, salam warga Opsi dan salam Malaysia Madani. Okey, nama saya Barat. Hari ini saya ingin hendak menerangkan tentang peristiwa Tantura yang pernah berlaku dalam sejarah kita ini. Secara umumnya, Tantura merupakan salah sebuah kawasan yang berada dalam bahagian selatan daerah Haifa. Tantura merupakan sebuah perkampungan nelayan yang didiami oleh rakyat Palestin sejak sekian lamanya, yang mempunyai bilangan anggaran dalam, maksudnya bilangan penduduk dalam anggaran 1,500 orang. Selepas tertutusnya perang Israel, iaitu perang Arab Israel pada tahun 1948, kawasan tersebut, iaitu kawasan Tantura tersebut, telah menjadi salah satu pertempatan yang menjadi tumpuan kepada tentera Zionis Israel. Peristiwa Tantura ini bermula selepas seminggu pengisytiharan penubuhan negara Israel, iaitu pada 14 Mei 1948 oleh David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama. Secara umumnya, saya dah terangkan apa itu Tantura. Tantura ini, maksudnya peristiwa Tantura ini amat penting, tapi ramai yang tidak akan mengetahui tentang peristiwa Tantura ini. Tantura ini amat penting lah, yang semua masyarakat perlu tahu kenapa berlakunya perang Arab Israel. Maksudnya sampai sekarang kita tengok apa yang berlaku antara Arab dan Israel dengan Palestin. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Keadaan tersebut berlaku akibat daripada kawasan Tantura ataupun Haifa yang termasuk dalam negara Yahudi berdasarkan kepada Resolusi 181 Pembahagian Palestin, Penyempurnaan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Untuk pengetahuan anda semua, cadangan untuk membahagikan Palestin ini boleh dikira-kira bermula pada 15 Mei tahun 1947 apabila persoalan timbul tentang tanah Palestin yang membuatkan pihak British membuat satu permohonan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menjerumus kepada penubuhan satu jawatan kuasa khas yang dipanggil dengan izin United Nations Special Committee on Palestine ataupun ringkasannya UNSCOP. Apabila UNCOP menerbitkan laporan akhir pada tahun 47, majoriti ahli perwakilan bersetuju dengan cadangan untuk menubuhkan dua negara baru, iaitu satu negara Arab dan satu negara Yahudi yang merdeka, dengan kota Yerusalem dijadikan di bawah seliaan takbiran antarabangsa. Perkara tersebut mendapat reaksi yang berbeza daripada kedua-dua belah pihak, di mana pada pihak Zionis mereka berasa bersetuju dan berpuas hati dengan perkara tersebut, manakala bagi negara Arab pula
mereka menentang sekeras-kerasnya cadangan tersebut, dan perihal tersebut telah menjadi bibit-bibit ke arah peperangan yang akan berlaku di antara Israel dan negara-negara Arab. Pada malam 22 Mei tahun 1948, seminggu selepas temeterainya deklarasi negara Israel, kisah tragis melanda kampung tentera Palestin. Dalam detik-detik hitam itu, Brigade Alexandroni melancarkan serangan yang meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah konflik Israel-Palestin. Seorang penyelidik bernama Teddy Kass dari University Haifa menulis tesis kontroversial yang bertajuk The Exodus of the Arab from Villages at the Foot of Southern Mount Carmel. Tesis ini mengupas pembunuhan beramai-ramai yang melibatkan 200 penduduk Tantura pada malam 22 hingga 23 Mei 1948. Pada 21 Januari tahun 2000, Amir Gillette, seorang jurnalis daripada syarikat akhbar Mavid, telah mengeluarkan sebuah artikel yang mendedahkan mengenai pembunuhan kejam secara beramai-ramai yang berlaku di Tantura sepenuhnya berdasarkan tesis yang ditulis oleh Teddy Kass. Artikel ini telah menimbulkan kemarahan dan kontroversi dalam kalangan masyarakat Israel, terutamanya pegawai veteran Brigade Alexandroni. Pendedahan testimoni daripada kedua-dua pihak mengenai peristiwa Tantura ini telah menyebabkan Teddy Kass telah diambil tindakan dan disaman sebanyak 1 juta shekel. Kemudian tesisnya juga telah ditarik balik oleh University Haifa. Menurut kesemua saksi yang telah ditemubual oleh Teddy Kass dalam tesisnya, kesemuanya telah mengesahkan bahawa peristiwa Tantura 1948 ini benar-benar berlaku dan telah mengorbankan lebih daripada 200 orang lelaki dewasa yang dibunuh. Kemudian mayat-mayat mereka telah dikuburkan dalam satu liang lahat, manakala wanita dan kanak-kanak pula telah dilepaskan. Namun sesetengah wanita juga telah mendakwa bahawa mereka telah dirogol dan mengalami gangguan-gangguan seksual daripada tentera-tentera Israel yang datang ke Tantura pada hari tersebut. Barang-barang perhiasan mereka dan barang kemas mereka juga turut dirampas dan dicuri oleh tentera Israel. Tentera-tentera Israel juga mengaku perbuatan mereka dalam temubual bersama Teddy Kass. Beramai-ramai di Tantura pada 1948 tetap menjadi topik kontroversi dan perdebatan sehingga ke hari ini. Pendedahan Kass melalui penulisan dan kajiannya telah mencetuskan perhatian mendalam terhadap tragedi ini sekaligus mencorak perjalanan konflik Israel-Palestin. Sebagai sebahagian daripada sejarah yang rumit dan kontroversial, peristiwa Tantura mengingatkan kita tentang pentingnya memahami dan menuntut keadilan dalam bayang-bayang tragedi yang lalu. Dialog dan penyelidikan yang telus adalah kunci untuk merapatkan jurang pemahaman, mendorong kita ke arah pendamaian sejati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alifi bin Hamid. Saya akan menerangkan serba sedikit rusuhan yang telah berlaku di Hebron pada tahun 1929. Kejadian tersebut bermula pada tanggal 15 Ogos 1929, di mana pada ketika itu orang-orang Yahudi berarak menuju ke tembok ratapan, dan pada saat itu orang-orang Muslim yang berada di tempat itu mengecam sekeras-kerasnya tindakan orang-orang Yahudi tersebut. Peristiwa tersebut menyebabkan tercetusnya sebuah huru-hara di kota Hebron pada tanggal 23 Ogos 1929 yang melibatkan 67 atau 69 orang rakyat Yahudi telah terbunuh dan seramai 23 mahasiswa telah terkorban. Konflik perebutan Masjid Al-Aqsa akhirnya berlanjutan dan menyebabkan bandar-bandar lain juga turut terkesan. Antaranya adalah kota Safed. Serangan pertama berlaku di kota Safed pada tanggal 29 Ogos 1929. Dampak daripada serangan di kota Safed, seramai 18 hingga 20 komuniti orang Yahudi telah terbunuh pada serangan di kota Safed tersebut. Kerugian tersebut bukan sahaja melibatkan nyawa, malah membakar rumah-rumah yang terdapat di kota Safed. Walaupun kesan rusuhan berlaku sangat teruk di kota Hebron dan di kota Safed, namun pemerintah Inggris 100% menyalahkan kepada pihak kaum komuniti Yahudi kerana ianya bermula pada tanggal 15 Ogos itu sendiri, di mana tembok ratapan itu telah dicemari oleh orang-orang kaum Yahudi.
Kesan daripada rusuhan tersebut, akhirnya pemerintah Inggeris mewujudkan Order in Council pada tahun 1929 yang memberikan hak eksklusif kepada Muslim Arab untuk menggunakan tembok ratapan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.